Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Sufyan, rangka imam masjid kita ni, jawatankuasa masjid, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus Azhar Idrus ada Ustaz Azhar Muhammad Ahmad Jaafar, tak apalah, dekat-dekat dah tu, sama-sama glamour. Tadi jumpa dah Ustaz Azhar tadi dekat RTM tadi. Dan kepada ibu-ibu semua jemaah lah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiap-tiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Tiap-tiap tahun kita ulang kaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya di setengah-setengah tempat kebelakangan ini ada kita dengar pandangan-pandangan yang kata tak boleh sambut maulud. Jangan sambut maulud sebab Nabi tak pernah sambut. Jadi perbincangan sebenarnya. Jadi untuk permulaannya saya sentuh sikit perkara ni berkenaan dengan sambut, boleh ke tidak. Jadi sebahagian yang kata tak boleh sambut dengan alasan Nabi Muhammad sendiri tak pernah sambut happy birthday dia. Setelah Rasulullah wafat pun, isteri-isteri baginda, para sahabat tak pernah sambut maulud. Jadi pandangan yang katakan tak boleh sambut ni, hujahnya ialah jangan kita nak buat pandai-pandai lah. Banyak lagi perkara yang Nabi ajar, Nabi suruh buat, buatlah yang tu. Yang Nabi tak pernah tak suruh buat, tak payah buat. Jangan, ataupun istilah yang disebut sekarang, bukan sekarang lah, istilah yang disebut membuat perkara yang Nabi tak buat, Nabi tak suruh, ini adalah satu pekerjaan amalan bid'ah. Sensitif sikit istilah ni. Itu satu pandangan. Kemudian ada satu lagi pandangan yang menyatakan bahawa kita kena sambut. Sebab apa kena sambut? Memanglah Nabi tak pernah sambut, sahabat tak pernah sambut, tetapi ada ulama yang mengambil inisiatif, anjurkan jom kita sambut. Sebab apa? Setelah beberapa ratus tahun Nabi ni wafat, ummah mula tak berapa ingat pada Rasulullah. Masyarakat Islam mula tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi ada ulama yang kata ginilah, nak refresh balik semangat tu, kita ambillah sempena tarikh lahir Nabi, kita sambutlah. Kita sambut sebagai mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah orang Indrapura pegang yang mana satu ni? Yang pertama ke yang kedua? Pertama ke kedua? Ginilah, kita pegang macam ni. Saya nak cadangkan, kita pun ada rakaman radio ni, tak apalah. Saya nak cadangkan supaya kita menggabungkan kedua-dua pandangan. Biar berdasarkan ilmu, kita gabungkan kedua-dua pandangan ni. Saya cuba duk cari-cari, tengok hujah-hujah para ulama. Cuba, ni bukan ulama yang buat kesimpulan, tapi saya pandai-pandai sendiri. Gini, kita ambil satu kesimpulan. Kepada yang nak sambut, silakan sambut dengan beberapa syarat. Saya gariskan 3 syarat. Nak sambut, diharuskan dengan 3 syarat. Sambutlah. Syarat yang pertama, kita nak sambut maulud, syarat yang pertama, mesti faham bahawa sambut maulud tidak wajib sambut. Kita nak sambut, sambutlah. Tapi kalau masjid kat sebelah tu tidak sambut,
Boleh ke kita nak kata oh masjid tu jenis tak sayang ke Nabi? Boleh kita kata gitu? Kita tak boleh kata gitulah. Sebab apa? Sambut maulud ini tidak wajib. Kita kena faham ni syarat pertama. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh. Cuma saya ni nak ambil kesempatan, nak ajak masyarakat ingat Nabi. Jadi saya nak sambut. Awak tak nak sambut? Tak apalah, tak nak sambut pun bukan wajib. Dengan kepahaman macam tu. Kita buat ceramah Maulidur Rasul, tiba-tiba ada orang dia tak datang dengar ceramah. Boleh tak kita nak kata dia tu jenis tak sayang ke Nabi sebab tu tak datang? Boleh kata gitu? Tak boleh kata. Baru jadi tak bergaduh. Baru dia tak bergaduh sebab kita beramal dengan kita faham. Aku faham dah Nabi tak pernah sambut, sahabat tak pernah sambut. Jadi cuma aku ni nak ambil semangat. Jadi buatlah perkara-perkara majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nak sambut, silakan sambut. Syarat yang kedua, tak boleh bermusim ingat Nabi. Itu syarat kedua. Tak boleh bermusim. Dengan makna syarat kedua ni, nak ingat Nabi sepanjang masa. Jangan kita semangat bulan Rabiul Awal je bawa semangat nak ingat ke Nabi. Sebab itulah bila saya dihubungi untuk datang ceramah kat sini, tarikh bila kita bincang tarikh tu putus hari ni. Hari ni berapa Rabiul Awal dah? Berapa dah? Tak ingat dah, ingat 12 je. Ya. Februari berapa dah? Buat tak ingat juga. Jadi bila tarikh tu maknanya kita tidak terikat 12 Rabiul Awal. Bagus lah gitu. Nak sambut bulan Muharram pun boleh ingat Rasulullah. Nak buat ceramah tentang Rasulullah bulan Syaban pun boleh. Tak ada masalah. Itu syarat kedua, bahawa mengingati Rasulullah, kita ingat Rasulullah ni tidak bermusim. Ingat Rasulullah ni adalah tuntutan pada mengucap kalimah dua syahadah kita yang kedua tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepanjang hayat kita kena ingat Nabi. Itu syarat kedua. Tak boleh kita sekadar bermusim. Yang ketiga syarat dia, nak sambut maulud sambutlah, tapi syarat yang ketiga, tak boleh ada perkara-perkara maksiat ketika sambut. Sambut maulud, berarak berselawat, campur lelaki perempuan. Dia sambut maulud tapi duk berarak tu, yang orang perempuan duk sini, Tok Imam pun belah sambil selawat-selawat, duk tengok awek selawat sebelah tu langsung lokang Tok Imam. Kan? Jadi tak boleh nak sambut maulud ada perkara maksiat. Letih berarak 1,5 kilometer, sembahyang Zuhur tinggal Tok Imam dengan Tok Bilal. Itu salah. Bila kita sambut maulud kononnya ada perkara maksiat. Ada penyelewengan duit. Sambut maulud, orang ni dapat projek buat baju kurung, orang ni projek baju Melayu, orang ni projek songkok tinggi, orang ni projek makan, orang ni. Jadi atas nama maulud pelbagai penyelewengan berlaku. Itu pun syarat yang kita kena faham. Nak sambut tak ada maksiat ustaz, dia nak selawat, biar dia lah nak selawat, lepas tu buat ceramah, silakan. Dan sebaik-baik nak menyambut maulud Nabi ni ialah majlis ilmu. Buat ceramah, buat kuliah, buat forum yang isinya mengajak masyarakat mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak masyarakat menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan utama sebenarnya. Ni orang kat sini ni sayang tak kat Rasulullah? Sayang tak kat Rasulullah? Sayang. Bukti? Bukti dia apa dia? Bila kita kata kita sayang, kita kena ada bukti. Orang perempuan kat sini sayang tak kat suami? Senyap macam tak berapa sayang ni. Dia tanya orang lelaki sayang tak kat isteri? Allah, memang setia. Orang sini memang setia semua kan. Orang perempuan kalau suami meninggal sedih tak? Tak berapa sedih. Tengok orang lelaki kalau isteri meninggal sedih tak? Tengok sedih tapi senyum. Sedih tapi senyum. Itu tanda sayang lah tu. Itu tanda sayang lah tu, sedih tapi senyum. Ada seorang tu
seorang suami yang kematian isteri dia meninggal. Subhanallah, si suami ni tiap-tiap petang setelah kematian isteri, dia datang ke kubur, siram air. Tiap-tiap petang, hari kedua, hari ketiga datang siram di kubur isteri dia. Orang tengok pun kata, Allah, hebatnya si isteri. Sampai macam tu sekali sayangnya suami. Tiap-tiap petang datang siram, tiap petang. Dan orang, macam mana ni suami dia macam tak boleh nak terima hakikat. Tiap-tiap petang siram, sampai seminggu siram lagi kubur isteri. Ada seorang pergi tanya, cik, terimalah, tak apalah, ini ketentuan Allah, janganlah sampai macam tu. Kenapa tiap-tiap petang datang ni? Dia kata, ustaz, saya pesan, kalau isteri meninggal, kalau kamu nak kahwin lagi, tunggulah rumput tumbuh. Sebab tu saya siram betul-betul. Nak suruh cepat tumbuh rupanya. Itu tak tahulah tanda sayang ke tanda gembira tu, Wallahualam. Bila kita bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kata kita sayang kat Nabi. Nak sebut senang sebenarnya. Sayang ke Nabi, sayang. Cinta ke Nabi, cinta. Tapi persoalannya, mana bukti sayang tu? Antara tanda sayang apa dia? Kalau sayang pada seseorang, orang yang ada girlfriend, boyfriend, dia ingat kat girlfriend dia. Nak tidur teringat kat girlfriend, nak makan teringat kat girlfriend, nak buat apa pun teringat kat girlfriend. Betul tak? Semua ngangguk tu macam ada pengalaman je. Teringat sebab kita sayang kat dia. Kalau yang girlfriend suka, yang boyfriend suka, itulah yang kita akan buat. Kita suka warna apa? Kita suka warna ungu, girlfriend suka warna hijau. Kita tukar, tak apalah, I pun suka hijau juga, dah you suka hijau. Sebab apa? Kita nak buat yang orang kita sayang tu suka. You suka makan apa? Kita suka makan nasi Arab, tapi girlfriend kita suka ikan bakar Tanjung Lumpur. Kita pun tiba-tiba tukar menu. You suka makan tu, I pun sebenarnya suka makan ikan bakar juga. Cakap kita. Sebab apa? Nak pun. You suka pakai tudung macam mana? Orang perempuan macam tu juga. Boyfriend dia kata, I tak sukalah you tudung bawal. I suka you pakai tudung yang ada awning tu, ada bling-bling sikit-sikit. I suka macam tu. Dia pergi cari tudung yang boyfriend dia suka. Dia boleh. Tanya girlfriend, you malam-malam nak tidur, malam-malam kat rumah, you suka pakai baju apa? Girlfriend kata, I suka baju kelawar. Boyfriend kata, I pun baju kelawar. Dia akan buat orang yang dia suka. Apa yang orang dia suka buat, itulah yang cuba dia buat sebagai tanda sayang. Maka kita, bila kita dakwa kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setakat mana tanda tersebut? Bila sayang pada seseorang, kita akan ambil tahu tentang diri dia. Ambil tahu happy birthday dia bila. Ambil tahu apa yang dia suka, bau apa yang dia suka, bau apa yang dia tak suka. Ambil tahu semua dan kita akan buat. Jadi kalau bab sebut, kalau dengan suami isteri ni, memang kita diajar bila kita sayang pada seseorang, kita kena bagi tahu sayang. Rasulullah pun sebut, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Kalau kamu sayang pada saudara kamu, beritahu dia kamu sayang pada dia. Ini sunat. Saya sayanglah pada awak kerana Allah. Saya sayanglah walaupun kita baru kenal. Saya rasa sayang kat awak kerana Allah. Sunat kita bagi tahu. Maka kalau suami isteri pun sunat kita bagi tahu, abang rasa sayang kat awak. Sunat. Ustaz Sofian berapa kali sehari cakap I love you? Ustaz Sofian tunduk je. Yang kepada yang pertama cakap I love you berapa kali sehari? Kepada yang kedua berapa kali sehari? Ada satu je. Ada satu je. Banyak kali sehari lah, malu nak bagi tahu. Kalau pada isteri, pada suami kita cakap I love you, maka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tak cakap I love you, tapi kita cakap apa? Kita berselawat pada Rasulullah. Ungkapan kita ialah selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita orang lelaki ni, alhamdulillah kita selawat, kita pergi sembahyang Jumaat, tok khatib khutbah mesti selawat.
Khutbah kalau tak selawat, tak sah khutbah, itu rukun khutbah. Kan? Kena selawat. Alhamdulillah kita orang lelaki selawat. Orang perempuan bila selawat? Bila anak demam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma bagi ubat, letak minyak ubat kat perut anak sakit perut, Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah. Bagus dah daripada sebut benda lain, baik selawat. Tetapi para suami kena remind juga isteri selawat, rajin-rajin selawat. Bahkan Rasulullah sebut orang yang bakhil. Orang yang bakhil macam mana? Orang yang bakhil ialah seseorang yang disebut namaku di hadapannya, dia tidak selawat. Ini orang bakhil. Jadi kita jangan jadi orang yang bakhil sangat. Selawat kena keluar modal lah. Tak payah keluar modal, untung mendapat. Dah bisnes apa keluar modal tak payah, profit dapat. Dah kalau tak nak terlibat lagi bisnes macam tu, memang bakhil sungguh. Modal tak payah keluar dah, untung dapat. Allahumma salli ala Muhammad. Ringankan kita untuk perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menjadi sebab untuk kita diizinkan untuk bersama baginda di hari akhirat nanti. Selawat. Dah ustaz, dia ni rajin selawat, minggu ni selawat, minggu depan apa Gangnam Style pula. Macam mana pula tu? Hari ni selawat, besok berjoget, hari ni selawat, lepas tu menipu dalam perniagaan, macam mana? Dia ni ustaz memang terkenal rajin selawat, tapi isteri tak tutup aurat pun. Dia ni rajin selawat, tapi anak-anak tak solat, dia buat tak tahu je. Itu macam mana? Maka sebagai tanda cinta, tak cukup sekadar cakap I love you saja, kena bukti dengan perbuatan. Cakap kat isteri I love you isteri, bila isteri sakit kita tak cari ubat, tak jadi. Bang, tak apa sihat rasa sikit bang, belakang lutut pun Allah sakitnya, nak naik tangga. Biasalah, anak 5 suami cakap. Ya, biasalah awak tu umur dah semakin tua, biasalah sakit. Dia tak sungguh nak cari obat. Itu ke orang yang sayang isteri? Tak. Orang yang sayang dia cepat-cepat jom pergi klinik, jom cari ubat, itu baru bukti dengan perbuatan. Maka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cukup sekadar selawat. Kena buktikan dengan tindak tanduk, buktikan dengan perbuatan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bukti buat macam mana? Nak buat apa? Bukti dengan perbuatan. Bukti dengan perbuatan ialah kita bersungguh mengamalkan sunnah-sunnah baginda dalam kehidupan kita. Kalau boleh, kita biar ada satu perasaan bila dalam hidup kita ni kita tertanya-tanya diri kita, kalau Nabi perkara ni Nabi suka macam mana? Macam contoh macam ni, kita nak dapat anak, isteri mengandung, kita terfikir, Rasulullah ni apa yang Rasulullah ajar bila isteri mengandung aku kena buat apa? Bila anak lahir nanti, apa sunnah-sunnah yang Nabi suruh? Nak naik rumah, beli rumah, nak masuk rumah baru, apa sunnah yang Nabi ajar kalau masuk rumah baru? Beli kereta baru, apa sunnah kalau beli kereta baru? Nak kahwin, apa sunnah pengantin? Nak pergi tengok orang kahwin, apa sunnah pergi ziarah orang kahwin? Nak ucap apa? Nak pergi ziarah orang sakit, Nabi ajar kena buat apa? Ini baru semangat dengan perbuatan. Maknanya kita buktikan dengan perbuatan. Setiap apa sebab muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi masa umur berapa? Umur 40. Nabi wafat 63. Berapa tahun tempoh tu kenabian? 23 tahun. What happened? Apa yang berlaku 23 tahun inilah Islam. 23 tahun inilah Islam. 23 tahun ini Nabi semayang, Nabi tawaf, Nabi salat. Dalam masa 23 tahun inilah Nabi bersama anak-anak kecil, bersama isteri, bersama orang tua. Dalam masa 23 tahun inilah Nabi dengan orang jahat, dengan musuh Islam. 23 tahun inilah Nabi mengendalikan orang kafir, orang munafik. Dalam 23 tahun inilah Nabi mengajar takbir negara, takbir negeri. Nabi mengajar ekonomi, Nabi mengajar politik, Nabi mengajar menguruskan jenayah, Nabi mengajar ibadat, Nabi mengajar zikir. 23 tahun inilah Islam. Kalau sungguh sayang Nabi, kita akan kaji 23 tahun ini, lalu kita tiru. Aku nak berniaga, dalam masa 23 tahun ni apa yang Nabi ajar cara berniaga?
Aku nak bersosial 23 tahun ni macam mana Nabi ajar bersosial. Aku nak mengurus negeri, mengurus negara, macam mana Nabi ajar dalam 10 tahun di Madinah mentadbir negara. Tiru Nabi. Aku nak menguruskan anak-anak kecil, macam mana Nabi dengan anak-anak kecil. Aku nak menguruskan makcik-makcik tua yang mengadu masalah, macam mana sejarah Nabi yang berkait dengan makcik-makcik tua. Aku nak menguruskan, ada orang kafir ni, dia ni minat kat Islam, ada orang kafir ni yang benci pada Islam. Tengok sejarah Nabi. Ini baru kita bersungguh bagaimana mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Banyaklah perkara kalau kita nak sebut satu-satu dari kelahiran, dalam bab kelahiran. Kadang-kadang kita ni yang adat dan budaya lebih daripada sunnah Nabi, lebih lagi kan. Ada yang adat-adat setempat, ada yang sunnah. Kadang-kadang yang sunnah ni tenggelam, tapi lebih pada adat yang lebih-lebih. Baby lahir apa sunat-sunat dia? Azan. Semua kita tahu azan di telinga kanan, qamat di telinga kiri. Ada seorang ayah tu, ayah muda baru dapat anak sulung. Dah sebab tak mengaji, dapat anak, nurse kata, cik, azan azan. Dia ni takut sebab tak tahu nak buat macam mana. Kita ambil berkat atuk lah, suruh atuk azan. Dia nak kontrol. Atuk kata suruh ayah lah azan. Yang si ayah ni lagilah panik. Tak apalah, ni anak sulung, minta atuk lah tolong azan. Atuk kata ayah lah azan. Dah dia tak belajar. Dia ambil baby, dia dukung, dia peluk, dia letak, tarik telinga baby. Allahu Akbar. Dia azan macam azan kat masjid nak panggil orang semayang. Dia telinga baby tu. Dah orang kata azan, dia teriak macam teriak azan kat masjid. Nasib baik baby tu tak pandai bercakap. Kalau tak baby kata celaka punya ayah, jahilnya ayah aku ni. Azan perlahan-perlahan dah lah. Cuma kadang-kadang kita tahu, tapi ialah ingat tak ingat, panik tak panik. Saya sendiri kena baru ni. Betul lah baru dapat baby, alhamdulillah. Hari ni hari ke-11. Panik kita tengok isteri bersalin sakit lagi, ambil baby tu terus pergi azan. Separuh hayya alal falah, lah aku azan sebelah kiri, rupanya pindah balik sebelah ni balik. Sebaik nurse tak tengok, kau tak malu ustaz azan belah kiri. Pindah balik belah kanan baru azan balik. Qomat belah kiri. Tu pun bukan panik, mungkin terlalu excited ke apa gitulah. Tapi okey, lepas azan qamat, masyarakat kita apa? Dia buat hari ke-7 potong jambul. Apa yang sunnah sebenarnya? Potong jambul ke cukur kepala? Yang sunatnya cukur kepala sampai botak licin. Hari ke-7 kita sibuk nak potong jambul. Sampai kadang-kadang adanya, terutamanya orang yang dapat anak sulung baru mula kehidupan, Allah nak jemput ke pulang marhaban lagi, nak buat kenduri, jadi fikir kos jadi event yang besar. Sedangkan hari ke-7 tu yang sunat cukur kepala sampai botak, rambut tu timbang sedekah. Lepas tu sembelih kambing 2 ekor makan lah. Habis cerita. Tapi kerana duk fikir kena buat majlis itu, kena panggil orang ni, nak blok jalan pula, nak pasang kemah, jadi event besar menyebabkan susah, jadi tak buat. Sedangkan itu simple saja. Kalau boleh, alhamdulillah saya selesai hari ke-7 baru ni pun dapat potong angry bird dia pun dah sunat dah baby tu kan. Alhamdulillah lah, boleh buat, tak boleh buat tak apa, bukan wajib, tapi kita cuba. Banyak perkara bila berlaku kematian, bila berlaku kelahiran, dalam bab perkahwinan, apa sunnah-sunnah ketika berkahwin. Orang yang bersungguh nak amal sunnah Nabi, dia akan mencari. Dia akan cari, apa sunat-sunat, apa yang perlu aku buat. Contoh dalam bab kahwin. Dalam bab kahwin, saya duduk perhati dalam masyarakat kita ni, lepas majlis akad nikah tu, dia panggil balik pengantin. Ada satu lagi majlis. Majlis apa? Batai semayang. Duk cari dalam kitab, tanya ustaz-ustaz yang lebih sini, tak jumpa lagi sunnah batai semayang. Kadang-kadang pengantin tu sebelum kahwin tu dah berpuluh kali batai semayang dua orang tu. Setiap kali keluar dating batai semayang dah naik motor RZ dua orang. Batai semayang, dia sibuk batai semayang. Yang sunatnya ambil air semayang ada. Sunat pengantin ada wudu. Malam pertama tu sunat semayang 2 rakaat.
Suami jadi imam, isteri jadi makmum, semayang sama-sama. Lepas semayang, suami pusing belakang, sentuh hubung-hubung isteri, baca doa, Allahumma inni as'aluka khairah, ada doa dia. Itu baru sunnah malam pertama. Macam mana Tuan Haji Hazidi buat tak sunnah tu? Ke terus terkam gitu je? Tak apa, terkam pun bukan haram, dah halal dah. Tak apa, gini, lepas ni kalau ada nak kahwin lagi, buat sunnah tu ada datang tak tu? Oh, rumah ada datang tak? Tak apalah, tak datang, nanti kata jangan jemput lah ustaz tu. Ini kita bersungguh amalkan sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak naik rumah baru, beli kereta baru, semua kita ni nak mula bisnes, bila nak deal dengan customer, nak berurusan dengan orang bukan Islam, dalam 23 tahun tu dah ada contoh semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting kita melihat Rasulullah ni membawa Islam, membawa iman, membawa akidah. Dalam kesempurnaan iman dan akidah, dalam segala ilmu Islam yang kita belajar, hasilnya nak tengok kat mana? Ni kita alhamdulillah Masjid Indrapura kita ni banyak saya tengok jadual tu, ya Allah, banyak jadual kuliah, ceramah mungkin tiap-tiap malam ada. Alhamdulillah, tiap-tiap malam berapa kali seminggu. Alhamdulillah, kita datang dengan kuliah. Kat mana nak tengok hasil dia? Kat mana? Akhirat. Tak, maksud saya kat dunia ni. Hasil kita yang datang dengan kuliah ni, hasil pada diri kita, hasilnya ialah pada akhlak, pada perangai. Di situlah hasil ilmu dan iman. Dan inilah yang Rasulullah kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk membawa kesempurnaan akhlak. Kita belajar beriman, syurga, neraka, dosa, pahala, malaikat semua, natijahnya kat mana? Natijahnya pada perangai kita, pada tindak tanduk kita. Sebab kita fikir dosa pahala lah. Kita tak jadi, kalau dulu sebelum nak belajar, duk sepak terajam maki hamun isteri kat rumah. Bila belajar ada dosa pahala, oh tak jadi. Akhlak kita baiki. Kalau dulu kita duk asyik cakap menipu je, bila datang belajar ada ilmu, ada iman, natijahnya ialah pada akhlak. Tak cakap menipu dah. Ni selawat berarak, sambut maulud, cakap menipu. Ada yang jenis macam tu tak? Sambut maulud semangat tapi cakap bohong. Ni zaman handphone ni. Allah, zaman handphone ni ramai orang cakap bohong. Kat mana dah tu? On the way. Rupanya baru pakai underwear kat rumah. Menipu. Tak pergi kerja, bos tanya mana tu? Oh, saya anak tak sihat ni, bawa anak pergi klinik. Bohong, bukan pergi klinik, pergi shopping kat Toronto. Menipu kan. Isteri telefon, abang kat mana? Meeting. Tengok bola kedai mamak. Kata saya pernah tuan-tuan. Macam gini lah. Geng ceramah. Lepas ceramah ni, lepas isyak pergi makan. AJK masjid ajak pergi makan kat kedai. Malam ni ada makan tak? Ada ya? Jadi tapi yang tu makan kat kedai. AJK ajak pergi makan kat kedai. AJK masjid makan kat kedai. Sementara tunggu order, duduk ni, yang depan saya ni AJK masjid. Isteri dia telefon. Isteri dia, saya, abang kat masjid lagi ni dengan ustaz. Saya pun tengok muka dia. Dah abang kat kedai makan dengan ustaz. Bukan dia tersilap cakap, tapi sebab dia dah terbiasa jawab tu, tak cakap benar. Ada yang jenis sambut maulud tapi menipu. Tengok nombor telefon naik, oh ni nak minta hutang ni, bagi telefon kat isteri. Cakap abang keluar, abang pergi masjid, telefon tertinggal kat rumah. Bagi kat anak, ambil lah, cakap abah tak ada kat rumah, ambil yang tolong jawab. Dia mengajar anak dia berbohong. Selawat maulud sambut, cakap menipu. Menanam rasa tak percaya anak-anak pada diri kita sendiri. Tanam rasa tak percaya. Banyak lagi perkara akhlak Nabi yang perlu kita contohi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat mulia akhlak dia. Seorang yang orang tengok perangai dia pun orang jadi tertarik dengan Islam.
Sebab itulah kita, kalau benar-benar kita sayang Nabi, kita tiru akhlak dan perangai Nabi. Kalau dalam sejarah para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, para sahabat Nabi sangat-sangat sayang pada Nabi. Bilal bin Rabah, kisahnya sangat masyhur, kisah yang sangat dia ni sayang pada Nabi. Tuan, Bilal bin Rabah ni orang kulit hitam, rambut keriting, langsung tak handsome. Bilal tak handsome. Kalau dia add kat Facebook pun orang ignore, tak nak jadi friend. Bilal bin Rabah ni, tapi dia masih hidup. Nabi dengar bunyi tapak kaki dia dalam syurga. Ini Bilal. Di saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal sedih sangat-sangat. Para sahabat sedih, Bilal sangat sedih, sampai tak boleh nak azan. Bilal pergi jumpa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal kata, wahai Khalifah, aku nak pindah. Aku tak tahan dah nak duduk kat Madinah ni. Aku tengok masjid Nabi, teringat kat Nabi. Tengok lorong-lorong ni aku terbayang Rasulullah berjalan. Datang masjid nak azan, tengok tempat salat Nabi, aku jadi sebab tak boleh dah nak azan. Wahai Khalifah, izinkan aku letak jawatan sebagai tukang azan. Aku nak pergi duduk ke negeri Syam. Aku nak beribadat, nak duduk di medan jihad. Tak boleh. Ini sayang sungguh ni. Macam kita lah, kematian orang yang kita sayang. Anak kita mati, Allahu Akbar. Orang yang ada pengalaman anak mati tahulah. Masuk bilik dia, tengok beg sekolah dia, tengok baju dia, dia teringat kan? Orang kematian isteri, orang yang kematian suami, teringat. Masuk dalam bilik tu, dulu suami ada, masih hidup lagi, selalu ada kain plekat bulat kat situ. Suami tinggal kain plekat, tinggal spender kat pintu, baju kat sini, teringat. Sekarang tak ada dah, sangkut kat mana-mana, teringat jadi dia teringat. Dia kata dulu biasa ada topok bulat kat sini kain plekat, dia akan tinggal gitu. Tak ada dah kain plekat. Dia teringat. Dan dia bila dia teringat kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Abu Bakar kata, wahai Bilal, Rasulullah yang lantik kamu, takkan Abu Bakar nak pecat? Bilal kata, wahai Abu Bakar, dulu masa kamu merdekakan aku, kalau kamu merdekakan aku dulu kerana Allah, tolong lepaskan aku hari ini. Tapi kalau dulu kamu merdekakan aku untuk aku ni jadi hamba kamu, aku tak akan pindah lah. Aku hamba, aku kekal ikut arahan kamu. Lalu kata Abu Bakar, dulu aku merdekakan kamu kerana Allah, lalu aku lepaskan kamu hari ini. Bila aku ambil barang-barang, packing barang, ajak anak isteri dia bergerak, berhijrah ke negeri Syam. Dah tak azan dah. Sebab azan ini kekal sebagai nostalgia hanya antara Bilal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi duduk negeri Syam. Tak nak dah. Tak nak balik Madinah sampai macam tu. Setelah Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Sayyidina Umar pergi ziarah ke negeri Syam, lawatan rasmi khalifah. Bila para sahabat tahu khalifah nak datang, para sahabat pujuk Bilal. Bilal, ni khalifah nak datang tu azan, tolong azan lah, ra'i khalifah datang. Bilal kata, aku tidak akan azan kepada sesiapa pun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekal, aku nak biar ini nostalgia antara aku dengan Rasulullah saja, sentimental value. Akhirnya bila Sayyidina Umar sampai, Sayyidina Umar yang beri arahan, Bilal azan. Ada khalifah yang suruh. Akhirnya Bilal pun naiklah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sahabat Nabi yang masih hidup, bila dengar suara Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka jadi teringat balik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka terasa, Allah, dengar suara Bilal azan, terasa macam Rasulullah masih ada. Dan apabila sampai pada ungkapan asyhadu anna Muhammad, sebut perkataan Muhammad, baka wa abka. Bila menangis seresak-esak dan menyebabkan orang lain pun menangis sama. Sebut nama Muhammad dalam azan Allah. Ini kita kata dia bukan buat-buat.
bukan buat-buat dalam azan tersebut. Semua yang hadir menangis, teringat kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata sayang sungguh kat Nabi ni. Mereka bukan saja sebut di mulut, mereka datang dari hati bersungguh nak amal ajaran Rasulullah. Dan yang lagi menarik, ketika Bilal sakit nak mati, nazak sakit, isteri dia layan dia, bagi makan, minum, bagi ubat. Di kemuncak Bilal sakit, masa saat nazak, saat nak mati, isteri dia tengok Bilal yang sedang sakit tadi tersenyum. Senyum. Tengok senyum. Isteri dia hairan. Sakit, semakin teruk, nazak, tapi tersenyum si suami ni. Isteri dia pergi dekat, isteri dia tanya, Abang Lal, Abang Lal kan? Abang Lal, kenapa Abang Lal senyum? Sakit tapi sebab apa senyum? Bilal menjawab, Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Esok aku akan jumpa kekasihku Muhammad dan para sahabat. Allahu akbar. Radhiyallahu an Bilal. Esok aku nak jumpa kekasihku Muhammad dan sahabat. Inilah keadaan mereka. Generasi yang benar-benar menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa bersungguh untuk buktikan cinta mereka. Kita hari ini ada orang yang menghina Rasulullah. Ada orang cerita kata bukan saja menghina Rasulullah, menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Apa perasaan kita? Kita rasa macam mana? Orang menghina Allah, orang buat lebih kurang dengan kalimah-kalimah Allah, tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita heran juga kadang-kadang semangat sangat jaga kalimah Allah, syariat Allah tak jaga pun, tu masalah juga. Ya, duk nak jaga kalimah Allah, syariat Allah dilanggar, itu pun masalah juga. Kalau betul kamu pertahankan Allah, pertahankan juga syariat Allah. Tidak benarkan orang melakukan perkara maksiat dan sebagainya. Kan? Kita kena ingat satu perkara penting. Setiap tahun kita kena ingat. Saya nak sebut di sini, mana-mana orang yang menyambut Maulidur Rasul, tiap-tiap kali sambut Maulud Nabi, kena ingat ada satu surah yang diturunkan berkait dengan seorang lelaki yang begitu sungguh sambut Maulud Nabi. Ada seorang lelaki, bila Rasulullah lahir, dia terlalu gembira sambut Nabi lahir, sampai dia buat kenduri, sembelih unta sambut Maulud. Masjid kita sambut Maulud berapa ekor unta sembelih? Kalah kita. Ni pak saudara Nabi, bapa saudara Nabi ni seronok dia sambut Maulud, dia sembelih unta buat kenduri. Bukan saja sembelih unta, nak buktikan gembira dia sambut Maulud, dia merdekakan hamba lagi, bebas hamba, Suwaibah. Sukanya dapat sambut kelahiran anak saudara yang nama Muhammad. Tetapi setelah 40 tahun berlalu daripada seronoknya dia itu, apabila Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, 3 tahun lagi selepas tu, 43 tahun, Nabi Muhammad diperintahkan supaya declare dakwah secara terbuka. Nabi naik di atas Bukit Safa. Ada yang pernah naik dah Bukit Safa? Yang pergi buat haji, buat umrah, naik Bukit Safa kan? Pak kita nak mula-mula sa'i. Sebab tu naik atas Bukit Safa tu kena ingat peristiwa ni. Nabi naik di atas Bukit Safa. Nabi panggil, ya ma'syar Quraisy, wahai penduduk Mekah, orang Quraisy, mai sini. Aku nak bagi tahu satu perkara. Orang Mekah pun ramai-ramai datang. Rasulullah naik atas bukit. Rasulullah kata, wahai orang Mekah, kalau aku beritahu pada kamu, ni di belakang bukit ni ada sekumpulan tentera yang nak serang Mekah, apa pandangan kamu? Percaya? Serentak masyarakat menjawab, ma jarrabna alaika kadhiba. Kami kenal kamu wahai Muhammad, kamu tak pernah bohong. Kalau kamu kata ada tentera belakang bukit, ada sungguh. Kalau kamu kata serang pagi besok, sungguh pagi esok, bukan malam ni. Maknanya mereka percaya. Ini Nabi Muhammad nak test market dulu. Apa pandangan kamu? Serentak mereka jawab, kami percaya. Lalu ketika itu Rasulullah kata, aku nak beritahu pada kamu semua. Dah percaya?
aku telah dilantik oleh Allah, Tuhan kita yang sebenar, untuk menjadi rasul, nak mengajak kamu menyembah Tuhan yang esa, supaya kamu terselamat daripada azab neraka di hari akhirat nanti. Tinggalkan menyembah berhala ini. Dalam majlis tuan-tuan, pak saudara yang sambut maulud 43 tahun yang lalu, pak saudara ni bangun dalam majlis, tunjuk kat muka Nabi Muhammad, tubban laka alihadza jama'tana, celakamu hei Muhammad, panggil kami ni nak ceramah bab ni ke? Kami sembah berhala ni dari dulu lagi, tok nenek kami, anak cucu kami mesti kena sembah berhala. Kamu kata suruh tinggal? Kami ni penyembah berhala dulu, kini dan selamanya. Muhammad, kamu datang kata tak boleh buat ini semua. Ni marah sangat, maki kat Nabi, kata celaka. Siapa dia? Pak saudara yang sambut maulud 43 tahun yang lalu. Tengok kalau kita baca sejarah Nabi hebat. Dalam majlis tuan-tuan, orang bangun kata celaka. Pernah ada majlis-majlis kita kat sini, orang bangun dalam majlis kata, berhentilah ceramah ustaz. Saya setakat duk program-program berkongsi ilmu sedikit je, bukan ada banyak sangat pun. Setakat ada sedikit ilmu, cuba berkongsi di masjid surau dengan masyarakat. Dugaan saya yang paling hebat yang saya ingat, cukup jauh dengan apa yang Nabi lalui. Nabi orang tunjuk maki celaka. Yang dugaan yang paling hebat yang saya lalui, seingat saya dalam duk berceramah berkuliah ni, yang paling teruk sekali, ketika kita sedang ceramah, orang kat depan saya tidur. Tu je dugaan. Tu je dugaan. Dugaan paling berat dah tu kita rasa kan. Kita letih ceramah dia, kereh tidur depan kita. Ada seorang tu, saya ingat ada satu masjid lah, tiap-tiap kali kita ceramah dia bagus, depan sekali duduk ni, bawa buku, bawa pen, duduk 5 minit tidur, tapi tak pernah poteng. Kita pun tak apalah, dia ni jenis Imam Syafi'i ke imam mana ni kan, tengah sambil tidur. Itu je dugaan kita, ceramah orang tidur. Nabi Muhammad dalam ceramah orang bangun cakap celaka. Siapa dia yang cakap celaka? Tu sambut maulud 43 tahun yang lalu. Sebab apa saya sebut 43? Sebab Nabi umur 40 jadi Nabi. 3 tahun pertama dakwah senyap-senyap dulu. Masa umur 43 baru dakwah terbuka. Ya, maki hamu Nabi. Nabi jawab apa? Orang maki ham Nabi, Nabi jawab? Nabi tak jawab. Para sahabat tak jawab. Yang jawabnya siapa? Yang jawabnya ialah Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka dua tangan Abu Lahab, dan memang celaka sungguh. Tabbat maknanya celaka. Allah ustaz, ke ayat Quran ada sebut celaka-celaka ke? Ada? Memaki Allah ada ke maki hamun? Ada? Layak kepada orang yang layak dimaki hamun lah. Wailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahun walladhina hum yura'un. Ada celaka? Ada Allah maki hamun ni, kata istilah mencaruk maki hamun semua ada dalam Quran, layak dengan orang tu. Ini hak Allah. Kan? Allah maki sebab Abu Lahab ini layak dimaki hamun. Dia bersungguh sambut maulud, Nabi menyampaikan Islam, membawa ajaran Islam, dia maki hamu Nabi. Ada yang perangai macam ni zaman sekarang. Maulud sambut, cerita hukum hakam yang Nabi ajar, dia marah. Ada? DNA Abu Lahab. Na'udzubillah. Ustaz kata kat orang ke ni? Lah takkan saya nak kata kat lembu, kata kat orang lah ni. Sebab inilah tujuan kita baca Quran. Dan inilah peringatan bila kita sambut maulud, nak mengingatkan masyarakat, kamu jangan ikut perangai Abu Lahab. Maulud sambut, ajaran Nabi kamu ganggu. Sebab Abu Lahab ni Nabi nak berdakwah, dia pergi ganggu Nabi. Nabi pergi kat sini, selesai, dia pula pergi cover. Tu anak saudara aku jangan percaya sangat tu, dia bawa nak pecah belah masyarakat kita lah tu. Nabi pergi ke sini, dia pergi kutuk pula Nabi. Kita sambut maulud, kita tak nak jadi macam Abu Lahab yang mengganggu Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ganggu. Tabbat yada abi lahab wa tab. Allah Taala jawab, maki itu celaka dua tangan. Sebab apa ustaz dua tangan?
Adakah celaka tu dua tangan je? Dengan makna ini majaz, itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Allah Ta'ala sebut celaka dua tangan dengan makna keseluruhan Abu Lahab lah, bukan dua tangan saja. Ulama sebut sebab dua tangan yang duk buat kerja jahat ni. Tangan yang duduk ganggu dakwah Islam, yang duduk tulis itu, tulis ini, buat itu, pukul itu, ini tangan. Jadi kerana itulah disebut tangan dengan maksud watab, celaka sungguh Abu Lahab itu. Saya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan dapat lindungi dia Abu Lahab ni segala harta banyak. Dia ada harta banyak Abu Lahab, dia orang kaya. Wa ma kasab, dan dia juga ada jawatan yang hebat di Mekah. Jawatan ke, harta ke, ma aghna anhu, tidak dapat nak lindungi dia dah. Walaupun dia banyak duit, walaupun dia ramai pengikut, walaupun dia jawatan besar, tapi dia ganggu dakwah Islam. Sayasla naran zatalahab, dia akan dibakar di dalam api neraka sebab kerja dia ganggu dakwah Islam. Walaupun harta banyak, pangkat besar, masuk neraka juga. Nak buat apa? Dan disebut lahab, zatalahab, sayasla naran zatalahab, dia akan dibakar dalam api yang lahab. Apa maksud lahab? Lahab ni yang menyala-nyala. Allah guna perkataan yang sama dengan nama. Dan lihatlah, kenapa Abu Lahab ni digelar Abu Lahab? Lahab ni sebenarnya Abu Lahab digelar Abu Lahab, bapa api menyala. Abu Lahab adalah seorang yang handsome. Dia orang handsome, dia pembesar Mekah, dia orang yang kacau. Jadi Allah ilhamkan masyarakat nak cerita kacaunya Abu Lahab ni. Abu Lahab, bapa api yang menyala. Allah ilhamkan sebut api. Nak cerita handsome. Tapi kenapa tak disebut cahaya ke? Kenapa tak disebut bulan mengambang ke? Nak sebut handsome. Tapi Allah ilhamkan masyarakat awal-awal lagi sebut api. Lalu Allah pun guna, ni Said Qutb sebut dalam Fi Zilalil Quran, lalu Allah guna pun perkataan api juga, kait dengan nama kamu. Dulu dah orang ilham nak puji, tapi guna api, kamu pun akan dibakar dalam api kerana perangai kamu jahat. Kaya, jawatan besar, muka handsome, masuk neraka juga. Sebab apa? Lawan Islam, ganggu kerja-kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab tak buat kerja seorang. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya duk pikul kayu api. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, dia ni duk pikul kayu api, pikul duri, letak kat rumah Nabi, kat laluan Nabi, sebab dia mak saudara sabit kan. Isteri pada pak saudara Nabi duduk rumah dekat, dia letak kayu api, letak duri, ganggu laluan Nabi. Sehingga Nabi bersungguh, ayul jari hadha, jiran apa macam ni? Itu tafsiran pertama yang dia duk pikul. Tafsiran kedua ialah dia pikul kayu api neraka di hari akhirat nanti untuk bakar diri dia dan suami dia sendiri. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali yang dibuat dari sabuk. Tali juga dua tafsiran. Kalau tafsiran pikul kayu api, tali yang ikat kayu api. Tafsiran kedua, tali dari neraka di hari akhirat nanti. Itu bentuk siksaan. Apa nama isteri Abu Lahab ni? Isteri dia digelar sebagai Ummu Jamil. Ummu Jamil, mak segala yang cantik. Suami handsome, isteri cantik. Sebab di zaman jahiliah dulu dia orang buat macam pertandingan. Buat pertandingan, perempuan-perempuan yang cantik, yang seksi, yang paling cantik dapat hadiah menang. Antara hadiahnya dapat kahwin dengan pembesar. Mana cerita ratu cantik ni dari zaman jahiliah dulu lagi. Dia menang ratu cantik Mekah, dapat kahwin dengan pembesar Mekah, nama dia Abu Lahab. Perangai jahat, muka cantik tapi perangai jahat, masuk neraka juga. Ya, apatah lagi kalau muka hodoh, perangai jahat, lagilah neraka kan. Tak cantik mana pun, habis duit je duk make up berjuta-juta tapi tak cantik, hodoh gitu juga, tapi lawan Islam. Khianat pada Islam. Orang yang khianat pada Islam masuk neraka juga akhirnya. Bila kita sambut maulud, kita kena ingat perkara macam ni. Kita tak nak jadi macam ni. Sambut maulud, bila ada guru-guru, ada ustaz-ustaz yang ceramah, cerita tentang sunnah-sunnah Nabi, ustaz menegur amalan-amalan kita, kita marah. Ustaz tu Ustaz tu kata, ustaz tu kalau ceramah asyik kata kat orang. Kat masjid kita ni ada tak jemput ustaz-ustaz yang jenis suka kata kat orang? Ada? Ada? Ni ada masjid ni, ustaz yang jenis suka kata kat orang ada?
Dah takkan nak kata ke lembu, kena kata kat orang. Bukan lembu datang dengan kuliah, orang. Jadi kena kata kat orang lah. Sebab ayat Quran diturunkan untuk mendidik dan membaiki orang. Katalah kat orang. Ayat Quran dan hadis yang diturunkan nak didik manusia. Jadi untuk kata kat manusia lah. Tak kata gitu kena atas kepala saya Ustaz. Jenis sambut maulud tapi isteri tak tutup aurat. Malu saya Ustaz. Saya datang ni malu Ustaz. Saya betul lah saya semangat sambut maulud dah, isteri saya rambut gebang itu nak buat macam mana. Saya takut kat isteri. Saya bukan kata kat Tuhan, tetapi ini peringatan sebab kita akan ditanya di hari akhirat nanti. Ustaz peduli saya ke dah sambut maulud, anak tak semayang, saya tak peduli. Bukan nak peduli, tapi ingatan. Biar kita sayang pada isteri, sayang pada anak-anak. Ustaz kata kat saya ke sambut maulud tapi meniaga tipu orang. Bukan nak kata, tapi inilah peringatan supaya kita selamat di hari akhirat nanti. Bukan jadi macam Abu Lahab, maulud sambut tapi Islam tak ikut. Kita nak jauhkan diri daripada kena perangai-perangai macam banyak perkara tuan-tuan yang Nabi pesan kita kena cek. Aku sayang kat Nabi, aku buat tak Nabi suruh. Nabi kata murru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak kamu solat ketika berumur berapa tahun? Kena suruh anak sembahyang umur 7 ke 17? Dah sebab apa ramai lagi anak umur 17 dah. Hari ni cuti raya Cina, biarlah dia bangun pukul 10, tak sembahyang subuh pun tiap-tiap hari dah bangun awal tunggu bas. Mak sayang kat anak tak kejut subuh. Bab sayang umur 17. Macam mana? Kita kata sayang kat Nabi, sayang kat anak tak kejut sembahyang. Kadang-kadang yang lagi sedih lagi bukan anak dia tak sembahyang, bapa anak pun datang bulan. Ini masalah. Kita kata sayang kat Nabi. Ada satu program motivasi budak-budak 5 tahun Tejah 5 je 6. Cakap kat budak tu, adik-adik, nanti adik-adik balik bagi tahu ayah masing-masing. Adik-adik dah umur 11 tahun 12 tahun, bagi tahu ayah masing-masing beli rotan. Kalau adik tak solat, cakap ke ayah suruh rotan saya. Ayah beli rotan. Kalau saya tak semayang, ayah rotan lah saya. Adik-adik setuju? Serentak budak-budak tu kata setuju. Lepas tu ada seorang angkat tangan, Ustaz nak tanya soalan, kalau ayah saya yang tak solat, boleh tak saya rotan benda rotan tu? Tu dia penyakit sebenar. Memang tuan-tuan, action speak louder than words. Perbuatan kita memberi contoh yang lebih kuat kesannya pada anak-anak. Dah anak tengok ayah, anak tengok bola pukul 2 pagi tak semayang subuh ayah. Anak berkata ayah gitu. Anak tengok mak masa Kak Long kahwin dulu, mak tak semayang zuhur, layan tetamu. Anak kita kahwin, mak ayah tak semayang. Masalah. Berapa banyak yang macam tu? Ustaz, tu tamu ramai, Ustaz tak sempat nak semayang zuhur. Kita menjadi sebab majlis kahwin anak tak berkat. Tu baru mak pengantin. Tak cerita pengantin lagi pukul 10 pagi pasang make up dah. Sayang Ustaz, make up mahal ni, bedak Max ni LSK2 ni Gucci apa semua ni. Sayang sampai tak semayang, sayang ke bedak, sayang ke make up pengantin. Allahu Akbar. Ini kita memberi contoh yang tak baik. Dan nampak memberi contoh yang tak baik pada anak. Kita mak ayah ni cukup hebat. Bab pakaian kita, bab cara bercakap kita, bab ibadat kita, bab pakaian kadang-kadang ada ayah dari dalam bilik air tu nak pergi master bedroom, tengah ruang tamu je ayah dari bilik air pakai spender je, toy berjalan tengah rumah. Anak tengah duk tengok SpongeBob, ni benda pula Undertaker menitah ni. Tak. Sebab tu anak pergi sekolah pakai spender je duduk asrama. Sebab ayah macam tu kat rumah. Ayah kata jangan isap rokok, ayah suruh anak beli rokok. Allahu Akbar. Ayah, jangan isap rokok ayah dah isap rokok kebuk lepas buka puasa. Boleh sebut tak bab rokok ni kat sini ni? Saya sebab saya berani sebut bab rokok sebab saya tahu orang kat sini memang tak isap rokok. Tahu ni muka-muka tak isap rokok semua ni warak. Jadi memberi contoh, kita memberi contoh pada anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Leadership by example. Rasulullah mendidik, membimbing dengan memberi contoh yang baik. Bikin siapa cakap. Rasulullah apa yang baginda beritahu, baginda buat. Itulah kesan yang hebat pada para sahabat. Nabi suruh orang bagi salam, baginda beri salam dulu. Nabi suruh semayang malam, bekak kaki semayang malam. Nabi suruh puasa, Nabi yang tak tinggal puasa sunat. Nak gali parit mempertahankan negara daripada musuh, Nabi letak batu kat perut ni, tak makan minum. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mesti kita terus kaji, yang kita kena tanam rasa cinta pada anak-anak. Hari ni kalau tanya, nak jadi macam siapa? Nak ikon anda tanya budak-budak remaja, nak jadi macam siapa? Orang ni minat pemain bola, orang ni minat pelakon, orang ni minat penyanyi. Berapa ramai yang betul-betul dari hati dia, saya minat Rasulullah. Itu cabaran kita hadapi hari ni. Yang bak minat bola, ya Allah, dia tahu pemain bola tu semua benda dia tahu. Umur berapa, pakai kasut jenis apa. Sekarang pemain bola paling hebat siapa? Masa ni tak tengok bola ni, dia ngaji je, baca Quran je tiap-tiap hari ni. Warak semua. Paling hebat main bola siapa? Messi kan. 4 tahun dapat FIFA declare main terbaik dunia. Messi. Semua orang tahu bab Messi. Ustaz, Messi ni dia tendang bola kaki kiri kan. Dia ni asal dari negara Brazil. Dia ni main Real Madrid. Semua tahu. Betul lagi Ustaz, bukan Brazil, Argentina Ustaz. Bukan Real Madrid, Barcelona. Dia betul lagi kan. Kalau Ustaz baca salah, dia tak subhanallah pun. Tapi bab Messi tahu. Ini hebatnya kita. Tak apalah, saya pun minat juga. Tak ada masalah. Tapi biarlah kita adil. Kita minat main bola, ahli sukan, kita kena minat dan ambil tahu juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita layak untuk bersama baginda di hari akhirat nanti. Kita dapat syafaat Nabi. Sekali lagi saya nak ulang, biar ada dalam kepala kita satu jenis pemikiran. Isteri nak bersalin, apa sunnah-sunnah ketika bersalin? Tak lama lagi anak saya nak kahwin, apa perkara sunat kalau majlis kahwin? Nak naik rumah, apa perkara sunat? Nak beli kereta, apa perkara sunat? Biar kita ada persoalan sedemikian, lalu kita mencari, kita bertanya. Saya kata begini, bukan saya tahu semua, tetapi biar ada perasaan nak cari, barulah kita akan bersungguh. Apatah lagi ni, tak lama lagi, 2-3 hari lagi cabaran kena cek anak-anak remaja kita. Orang sambut Valentine Day ni. Valentine Day berapa bulan? Semua tahu, macam biasa sambut je. Ni meraihkan kematian Saint Valentino, meraihkan kematian padri Kristian yang dianggap sebagai pejuang cinta. Dia sambut habis kedai-kedai warna pink semua. Budak-budak sekolah, budak asrama universiti duk bagi bunga pink pada girlfriend boyfriend. Dan yang bila Valentine ini, ramainya yang menjadi mangsa ialah anak-anak gadis, budak-budak perempuan yang ramai jadi mangsa. Ya Allah, saya biasa kadang-kadang sekali-sekala program TV tu dia orang keluar email kita kat bawah kan. Jadi bila keluar email, banyak soalan masuk. Banyak soalannya jenis, Ustaz, saya telah terlanjur dengan tunang saya, dia telah tinggalkan saya sekarang. Ni saya telah ditipu oleh boyfriend, saya mengandung 3 bulan sekarang, apa saya perlu buat? Ustaz, dulu saya pernah berzina, sekarang saya jumpa seorang lelaki yang baik, adakah saya kena betul-betul terang dengan dia? Saya pernah terang. Banyak soalan-soalan bab begini. Kadang-kadang saya duk terfikir, duk baca soalan ni, kata fikir balik, dia orang ni waktu nak berzina duk terlentang dulu, tak nak hantar email tanya soalan. Ustaz, saya dah terlentang ni, okey ke saya nak berzina? Hantar email tanya masa tu. Ni mengandung baru tanya. Ini masalah kan. Musim-musim Valentine, musim sambut tahun baru dan sebagainya, kita awasilah, kena ambil tahu anak-anak kita pergi ke mana. Yang penting lagi, tanamlah rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita layak untuk mendapat syafaat Rasulullah, kita layak untuk bersama baginda di hari akhirat nanti, insya-Allah. Saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah pada malam ini. Moga-moga ada manfaat, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang menjemput, khususnya pihak Radio Bahar, pihak masjid dan semua jutawan kuasa. Moga-moga ada manfaat, insya-Allah.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.